Kita sekarang berada di penghujung pertemuan rampai pagi. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita bawakan kepada anda penonton seperti yang dijanjikan satu ruangan wawancara monsun timur laut di negara Brunei Darussalam. Kalau saya sendiri memang kurang mengetahui ya apa dia monsun timur laut, monsun barat daya. Kalau macam north east south west utara timur selatan barat itu tahulah tapi macam apa maksud monsun timur ya, laut? Betul. Begitulah macam mana putarannya, bila monsunnya. Jadi alhamdulillah pegawai yang bertugas pada pagi ini bersama kita ialah pemangku ketua Pegawai Kaji Cuaca Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi bin Haji Sabli ya. Bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sihat. Dan bersama kita juga pada pagi ini Yang Mulia Puan Zulfah Zuhairah binti Haji Abdul Rani merupakan pegawai pengkaji dan perkembangan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi kita ni bersama dengan dua narasumber ini untuk sedikit mengetahuilah ya berkenaan dengan tajuk yang kita ni ketengahkan ini, monsun timur laut di negara Brunei Darussalam. Baik, kita mulakan ruangan wawancara ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi terlebih dahulu ni Tuan, boleh ya? Baik, kita ni ingin mengetahui ni, bolehkah kiranya Tuan menjelaskan serba sedikit mengenai dengan monsun timur laut di negara Brunei Darussalam ini, Tuan? Okey. Negara Brunei Darussalam pada masanya kita ni sudah memasuki monsun timur laut dan ianya akan dijangka berterusan sehingga sekitar hujung bulan Mac 2024 tahun depan. Jadinya pada 2 bulan pertama monsun timur laut iaitu bulan Disember, hujung tahun ini, kira bulan inilah sehingga Januari 2024, ia juga dikenali sebagai musim tengkujuh. Jadi pada bulan ini ianya lazimnya menerima jumlah turunan hujan yang paling banyak dan merekodkan bilangan hari-hari yang berhujan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadinya semasa tempoh ini negara pada lazimnya akan mengalami keadaan cuaca yang dah menentu Jadinya dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat dijangka berlaku terutamanya pada waktu malam dan boleh sehingga membawa ke awal pagi esoknya. Jadinya manakala masa tempoh separuh kedua monsun timur laut ini iaitu bulan Februari dan Mac 2024, keadaan atmosfera cenderung menjadi lebih stabil dengan terdapatnya pengurangan aktiviti turunan hujan. Ya, jadi itulah. Bulan berapa? Bulan 3? Bulan Mac? Itu apa itu? Sederhana. Sederhana dalam bulan Februari dan Mac 2024. Bulan Februari dan juga Mac, insya-Allah nanti keadaan cuaca mula kembali seperti biasa ni ya. Tetapi untuk bulan Disember dan juga bulan Januari ini nanti banyak hujanlah. Berhujan banyak ya. Kita dipanggil musim tengkujuh itu. Ya, jadi itu serba sedikit mengenai dengan monsun timur laut di negara Brunei Darussalam. Jadi ianya adalah salah satu daripada tempoh ya, selepas peralihan dari monsun barat daya. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, lazimnya ia berlaku antara bulan Disember dan juga Mac. Mungkin Tuan dapat mengongsikan juga semasa musim tengkujuh ataupun kita ni waktu yang memang turunan hujan yang agak lebat ya, ataupun lebih banyak daripada bulan-bulan berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi mungkin dapat Tuan memberikan nasihat daripada pihak Jabatan Kaji Cuaca untuk orang awam khususnya berkenaan dengan musim tengkujuh ini. Jadi semasa musim tengkujuh ini adalah penting untuk orang ramai mengambil perhatian akan risiko tinggi berlakunya kejadian banjir ataupun banjir kilat, terutama yang di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan dengan tebing sungai. Jadinya risiko keadaan banjir ini akan lebih teruk apabila hujan berintensiti lebat bertembung dengan kejadian air pasang yang serta kejadian tanah susur dan pokok tumbang boleh juga terjadi semasa hujan lebat yang berlanjutan lebih dari 1 jam Jadi luruan angin sejuk timur laut ini juga yang kuat juga boleh menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di perairan Brunei ke paras bergelora. Jadi paras bergelora ni adalah di atas 3 meter lah. Jadinya alun 3 meter lah tu maksudnya. Alun 3 meter. Jadi semasa luruan angin timur laut yang kuat ini juga kelajuan angin
boleh meningkat sehingga 50 km sejam lah, especially di kawasan laut itu. Jadinya keadaan laut bergelora adalah berbahaya kepada semua bot-bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi sukan laut seperti berenang, jet ski, menyelam scuba diving semasa monsun timur laut ni, masa musim tengkujuh ni. Baik, jadi semua ini akan berlaku dijadualkan kira-kira di bulan Disember inilah dan sehingga ke Januari. awal bulan Januari ini nanti. Sayang sekali lah ya. Maklum saja sekarang musim cuti persekolahan ni. Betul. Mungkin ada para ibu bapa dan juga penjaga yang ingin merancang untuk membawa anak-anak mereka piknik ke pantai, beraktiviti dan juga beriadah ya. Rasa-rasanya perlu juga mengambil maklum mengenai dengan perkara ini ya. Walaupun kita ingin beriadah, aspek keselamatan adalah yang menjadi keutamaan kita ni ya. Angkatlah lagi angin bertiup sehingga 50 km sejam. Pasang kemah, terbang kemah. Betul. Jadi kita cubalah untuk elakkan ya dengan mengambil tahu berkenaan dengan perkembangan terkini cuaca ya. Kebiasaannya ni tuan, semasa keadaan cuaca aktif lah ya di negara kita di Brunei Darussalam ini, pihak Jabatan Kaji Cuaca ada mengeluarkan kod amaran cuaca berwarna ni. Seperti yang kita ni ketahui ya. Ada, kalau saya tidak silap, kuning, jingga, merah. Merah jarang Merah jarang. Merah jarang, tapi kalau keluar awas Dia mau dipinta-pinta lah. Jadi mungkin boleh dikongsikan serba sedikitlah mengenai dengan kod-kod amaran cuaca ini tadi. Okay, baiklah. Sejak 23 Mac pada tahun ini, Jabatan Kaji Cuaca telah menaik taraf template amaran cuaca kami yang dari segi teks menjadi sebagai ada gambar rajah lah pakai peta. Okey. Jadinya ada paparannya ya, seketika kita cuba saksikan bersama Ya. apa yang dimaksudkan oleh Tuan Effendi ini tadi. Ini yang Adakah ini gambar rajah yang dimaksudkan? ya, yang ini gambar rajah yang dimaksudkan. Sebelah kiri itu yang lama. sebelum yang lama lah. So memakai teks sajalah. Teks dan latar belakangkan warna kuning Warna ada. kuning saja. Okey, yang sekarang So yang sekarang petanya di warna kuning, kawasan-kawasan yang terjejas, betul? kawasan-kawasan yang terjejas akan diwarnakan dengan warna kod berwarna itulah. Warna tu. So maksudnya kalau kita lihat di sini Tutong dan juga daerah Belait tu yang terjejas satu. Yang terjejas Yang terjejas Tutong dan daerah Belait yang ada di skrin sekarang ini lah. Tapi yang diwarnakan saja untuk mukim-mukim lah. Oh, ya. Jadinya kami mengambil rekomendasi dari orang ramai lah yang menginginkan amaran cuacanya ni kira macam location base atau mana mereka boleh berada pada masa itu lah. So kalau macam diorang berada di sini, so kalau ada amaran itu dapat diorang tahulah. So maksudnya yang di Brunei Muara, Temburong dan juga kawasan pedalaman daerah Belait sebentar tadi tidak terjejas lah ya. Tidak terjejas kalau lah. daripada peta yang kita Daripada lihat peta yang sebentar tadi tadi. itu. Macam itulah. Jadi lebih mudah lagi lah ya. Sejak bila ni, tahun lepas? 23 Mac tahun ini. Sejak 23 Mac baru-baru masa ya. sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia. Di macam di launch lah untuk menggunakan template baru ini. Di aplikasi Brunei WX ataupun Untuk perkongsian social media saja. Instagram, Telegram sama Facebook kami lah. Disalurkan di sana tu. Baik, berbalik semula kepada kod-kod tadi, macam mana ni tuan? Okey, jadinya untuk makluman orang ramai mungkin ada yang belum mengetahui kod amaran cuaca berwarna ini. Jadi Jabatan Kaji Cuaca menggunakan amaran kod berwarna untuk memberi amaran kepada orang ramai dan agensi yang berkenaan mengenai keadaan cuaca aktif yang berpotensi untuk mengakibatkan kerosakan harta benda dan memberikan gangguan yang serius kepada aktiviti harian orang awam. Jadinya kalau tadi lihat dari skrin TV itu ada 3 warna amaran kod berwarna, iaitu warna kuning yang bermaksud berwaspada. So itu artinya berisiko rendah. Lepas itu warna jingga bersedia tu. So itu adalah berisiko sederhana. Dan merah bertindak iaitu berisiko tinggi. Jadinya kami ada juga template pulang ni. Yang boleh didapatilah kalau next. Baik, kita lihat poster berikut ini, template yang dimaksudkan oleh Tuan Effendi tadi. Jadi template ini adalah berkenaan dengan apa ni tuan? Pamphlet. Pamphlet. Okey. Kita saksikan pamphlet ini.
yang dimaksudkan dengan kod-kod warna amaran daripada Jabatan Kaji Cuaca Ya, ini. jadi ini yang dimaksudkan ni Tuan. Jadinya mungkin dapat template menerangkan ini sedikit. kira memberitahu apakah impact keadaan cuaca lah pada masa tu, macam kuning apa impactnya, macam keadaan banjir kah, ada anukah macam tanah susur kah apa. Kali nasihat-nasihatnya ada di bawah tu juga. Okey, okey. So ini didapatkan di mana ni Tuan? Ini boleh didapatkan di website anilah laman kaji cuaca Brunei Darussalam, www.mit.gov.pm. So memang kalau keluar sahaja kod warna kuning, itulah nasihat dan juga penerangan berkenaan dengan perkara tersebut ya. Apa Indah berubah-ubah. Dah pastilah, atau mungkin in the future ada perubahan kali lagi, makin banyak kah, makin sikit kurang kah, atau tidak tahu lah, kurang pastilah. Kuning jingga yang di sebelah kiri bawah tu, merah yang dan di juga sebelah merah. kanan ya. Di bawah. Merah yang jarang saya lihat. Mudah-mudahan ini adalah. App kami ada juga pulang, tapi bukannya macam pamphlet macam mana ni lah, kira ada simple lagi lah. Yang lebih simpel. Jadi kalau yang tadi itu memang orang ramai boleh mendapatkan melalui laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca ya. Alhamdulillah. Jadi kita beralih kepada Puan Zulfah ya. Mungkin dapat mengkongsikan macam mana pula semasa 2 bulan terakhir di musim monsun Timur Laut, iaitu pada Februari dan juga Mac. Jadi mungkin dari pihak Puan sendiri macam mana, adakah nasihat yang perlu diketahui oleh orang ramai? Semasa bulan Februari dan Mac ini, dan dengan keadaan El Nino yang sedang berlaku di rantau kita pada masa ini, negara Brunei Darussalam dijangka akan mengalami pengurangan aktiviti hujan dan penurunan jumlah turunan hujan dengan peningkatan suhu udara. Dan keadaan cuaca yang lebih panas dan kering berpotensi dijangka berlaku semasa kemuncak fenomena El Nino sekitar awal tahun 2024, terutamanya pada bulan Februari dan Mac 2024 nanti, iaitu 2 bulan yang terkering bagi negara Brunei Darussalam berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Peningkatan suhu harian maksima mungkin mencecah 34 degree Celsius atau lebih pada waktu petang. Cuaca panas melampau EHW atau biasa dikenali dengan kejadian gelombang haba di negara Brunei Darussalam juga cenderung berlaku semasa episod El Nino. Baik, ada poster bersama kita pagi ini. Mungkin Puan Zulfah boleh menerangkan sedikit berkenaan dengan poster yang dikongsikan ini. Impak El Nino ya. So seperti yang tertera di dalam poster, ia sendiri menceritakan macam mana apa saja impak yang boleh berlaku kepada Brunei Darussalam. So macam contohnya sana ia ada melihatkan ada suhu udara lebih panas dan hujan berkurangan dan keadaan lebih kering, peningkatan risiko kebakaran hutan dan keadaan jerebu yang kerap. Ini semua dijangka akan berlaku pada bulan Februari dan juga pada bulan Mac ini nanti. Semasa kemuncak El Nino nanti. Kemuncak El Nino nanti ya. Menghampiri bulan puasa ke ni Puan? Bulan puasa. Wow. Bayangkan ya cabarannya nanti. Betul. Jadi kalau tahun ini saja beberapa bulan yang lalu di negara kita ini sendiri pun ya ada pernah mengalami kejadian El Nino ini, dan mungkin daripada pihak Tuan sendiri ia sampai berapa Tempoh. berapa ketinggiannya tu, ia kepanasan daripada El Nino tu. Musim cuaca kering kan? Cuaca kering. Yang direkodkan paling tinggi ada tinggi. 36 degree Celsius Oh, pulang. ya kan? Pada sekitar bulan berapa tu Tuan tahun ini? Tahun ini mungkin dalam 2 bulan lepas. Ya, betul. Ada yang masa kita ni merasa cuaca Cuaca yang panas-panas. sangat hangat, ekstrim sekali kan. Jadi itulah ya impak El mencatatkan Nino. sehingga 36 darjah 36 Celsius ya. Celsius. Bayangkan entah lagi dengan berlakunya pembakaran terbuka, pembakaran di sana sini, pembakaran hutan ya, disebabkan cuaca kering ini akan pastinya menyumbang kepada keadaan cuaca di negara kita di Brunei Darussalam nanti ya pada musim panas. Baik, berbalik semula kepada Puan Zulfah ni. Puan Zulfah ada menyebut tadi mengenai dengan gelombang haba ya, ataupun kita dikenali sebagai heat wave ya. Mungkin boleh dijelaskan dengan ringkas mengenai dengan perkara ini. Mungkin ramai di antara kita ni yang kurang mengetahui mengenai dengan heat wave ataupun gelombang haba ini. Sebenarnya itu ada baiknya kita ni memahami dulu apa maksud gelombang haba ataupun heat wave ini. Cuaca panas melampau atau lebih dikenali sebagai heat wave, gelombang haba adalah satu tempoh di mana cuaca adalah terlalu panas yang mungkin disertai dengan kelembapan yang tinggi.
Oleh kerana cuaca panas melampau adalah berbeza-beza mengikut kawasan, jadi tidak ada definisi universal. Jadi ianya hanya mempunyai definisi relatif kepada cuaca biasa di sesuatu kawasan. Jadi cuaca panas melampau bagi negara kita ialah apabila negara kita mengalami suhu maksima harian sekurang-kurangnya 35 degree Celsius selama 3 hari berturut-turut. Baik ya, cuaca yang panas disertakan dengan kelembapan yang tinggi. Maksudnya macam mana tu Puan? Pagi itu hujan, petang tengah harinya panas, macam tu. Lebih kurang macam tu kali ya. Kemudian ia membawa gelombang haba ini tadi yang berakibat kita ni merasakan heat wave itu tadi ya. Jadi apa lagi yang boleh dikongsikan mengenai perkara ini Puan? Jadi di sini Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam ingin memaklumkan dan memberitakan kepada orang ramai akan threshold values bagi episod cuaca panas melampau di negara Brunei Darussalam, iaitu suhu maksima harian diperhatikan 35 degree Celsius selama 3 hari berturut-turut. Walau bagaimanapun, negara Brunei Darussalam dikatakan mengalami cuaca panas yang luar biasa apabila suhu maksima harian mencapai sehingga 34 degree Celsius atau lebih. Suhu maksimum biasanya berlaku di antara jam 12 tengah hari hingga 3 petang. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak ya berkenaan dengan penerangan gelombang haba ataupun heat wave yang kita saksikan sebentar tadi melalui paparan skrin TV ya. Suhu maksima harian yang diperhatikan ialah 35.0 degree Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi kita masih lagi bersama dengan Puan Zulfa. Mungkin Puan Zulfa boleh mengongsikan macam mana sekiranya orang ramai ingin mendapatkan amaran ya ataupun nasihat cuaca yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca ni Puan. Sebarang maklumat cuaca terutamanya nasihat dan amaran cuaca, siaran akhbar dan selainnya boleh didapati terus melalui aplikasi bimbit cuaca Brunei WX. Kita yang ada sudah memuat turun aplikasi Brunei WX ini akan dapat menerima notifikasi secara langsung apabila maklumat cuaca dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca. Selain itu, orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat cuaca melalui platform media sosial rasmi kami, sama ada di Facebook kami, Brunei Weather, Instagram kami, brunei.weather, ataupun Telegram channel kami iaitu Brunei Weather yang mana baru saja dilancarkan semasa Hari Kaji Cuaca Sedunia pada bulan Mac lepas tahun ini. Kami juga mempunyai talian cuaca 114 yang orang ramai boleh hubungi untuk berhubung terus dengan peramal cuaca kami bagi mengetahui maklumat lanjut mengenai cuaca. Baik, kita akhiri ruangan wawancara ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Effendi. Mungkin di penghujung wawancara ini ada apa-apa saranan yang mungkin boleh disampaikan dari Tuan sendiri ya sebelum kita mengakhiri ruangan wawancara ini bersama Wakil Jabatan Kaji Cuaca. Silakan Tuan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal dan yang bersesuaian dalam menangani impak dan hubung kait dengan keadaan cuaca aktif yang diramalkan berlaku pada musim tengkujuhannya dan juga keadaan cuaca kering yang diramalkan berlaku pada bulan Februari dan Mac 2024. Jadinya orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Kami akan terus memantau keadaan cuaca dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran jika perlu. Jadinya sila dapatkan aplikasi bimbit kami iaitu Brunei WX secara percuma di Play Store dan App Store untuk mendapatkan maklumat, nasihat dan amaran cuaca yang terkini dengan lebih mudah. Ya, jadi bagi kita yang belum lagi mendownload ya aplikasi mudah alih daripada Jabatan Kaji Cuaca Brunei WX versi 3.0, jadi bis kita bolehlah mendownload sekarang untuk bis kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan keadaan cuaca. Jadi kita ucapkan terima kasih ya kepada Tuan Muhammad Effendi bin Haji Sabri merupakan pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca dan juga bersama dengan Puan Zulfa Zuhairah binti Haji Abdul Rani merupakan pegawai pengkajian dan perkembangan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.